A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. InsyaAllah tuan-tuan mulakan Allah SWT. Pagi ini kita sambung lagi, kita dengar kisah-kisah para sahabat radhiyallahu an. Moga-moga Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah, dapat kita amal dan sampaikan insyaAllah. Kisah Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an mewakafkan tanah beliau kerana terlalai dalam solat. Allah. Satu ketika Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an sedang bersolah dalam kebunnya. Seekor burung telah terbang, oleh kerana pohon-pohon di kebun itu rendang, burung itu tidak menemui jalan keluar dengan cepat. Burung itu berterbangan ke sana kemari sambil mencari jalan keluar. Beliau terpandang burung itu, oleh kerana pandangan itu tumpuan hatinya beralih kepada burung itu dan mata beliau bergerak menurut burung itu. Tiba-tiba beliau teringat akan solahnya dan beliau telah terlupa bilangan rakaat yang beliau telah kerjakan pada masa itu. Beliau begitu sedih kerana kebun itulah beliau terkena musibah tersebut, yakni terlupa dalam solah. Dengan segera beliau pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah yang sebenarnya. Disebabkan kebun itu saya terkena musibah yang sedemikian, oleh kerana itu saya serahkan kebun itu untuk jalan Allah SWT. Tuan belanjakanlah kebun itu mengikut jalan yang Tuan suka. Demikian juga telah berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Seorang sahabat Ansari sedang bersolah dalam kebunnya. Pada musim itu buah tamar sedang masak di tandan. Disebabkan buah yang banyak dan berat, tandan-tandan itu tunduk ke bawah. Beliau telah terpandang tandan-tandan itu. Beliau gembira melihat tandan-tandan yang dipenuhi buah sehingga menyebabkan hatinya tertumpu kepada tandan-tandan itu. Oleh kerana itu, beliau tidak teringat akan bilangan rakaat yang telah berlalu. Kesedihan dan kerunsingan beliau begitu hebat sekali, lalu beliau telah membuat keputusan nekat bahawa kebun itu tidak boleh dimilikinya lagi. Kebun itu telah menyebabkan musibah yang sedemikian menimpa ke atas beliau. Oleh sebab itu, beliau telah berjumpa Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Setiba di sana, beliau pun berkata, saya ingin membelanjakan kebun ini di jalan Allah SWT. Lakukanlah apa-apa yang Tuan suka. Allah Masya. Sayyidina Uthman radhiyallahu an telah menjual kebun itu dengan harga 50,000 dirham dan membelanjakan wang itu untuk kerja-kerja agama. Allah Masya. Keterangan, inilah tahap keimanan mereka apabila terlalai dalam amalan yang begitu penting seperti solah, langsung mereka menyedekahkan kebun yang berharga 50,000 dirham. Syah Wali Dehlawi rahmatullah alaihi menulis dalam kitab beliau Al-Qaul Ul-Jamil bahawa berdasarkan amalan as-salafus salihin, ahli tasawuf mementingkan ketaatan kepada Allah SWT lebih daripada segala sesuatu yang lain. Oleh kerana itulah para sahabat radhiyallahu an tersebut begitu malu apabila tumpuan hati mereka telah beralih sedikit kepada perkara yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Kisah yang kedua, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an tidak mengubati mata beliau demi kerana solah. Apabila Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an sakit mata, maka tabib mata telah datang dan memohon keizinan untuk mengubati penyakit beliau. Selama 5 hari beliau disuruh berhati-hati dan tidak boleh sujud di atas lantai. Sebaliknya, beliau hendaklah bersujud di atas bangku kayu yang tinggi. Beliau telah berkata, tidak mungkin keadaan ini berlaku sama sekali. Demi Allah, saya tidak rela bersolah dengan cara sedemikian. Walau satu rakaat pun, saya mengetahui
sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang yang meninggalkan walaupun satu solah dengan sengaja akan menemui Allah SWT dan dalam keadaan Allah murka kepadanya. Allah masa. Keterangan Allah, sungguh pun bersolah sedemikian kerana keadaan terpaksa dibenarkan di sisi syarak, dan bentuk solah sedemikian tidak termasuk dalam amaran meninggalkan solah. Namun kecintaan para sahabat radhiyallahu an terhadap solah dan kepentingan yang mereka berikan untuk beramal dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Saidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an tidak sanggup untuk merawat mata beliau. Allah. Para sahabat radhiyallahu an sanggup mengorbankan seluruh dunia demi kerana satu solah. Allah masa. Pada hari ini kita tanpa segan silu membidas mereka yang telah mengorbankan jiwa raga mereka, yakni untuk mentaati Allah SWT. Esok apabila kita akan berhadapan dengan mereka dan kita akan mendapati mereka berseronok berjalan ke sana ke sini di bawah bayangan di padang mahsyar, barulah hakikat sebenar akan diketahui bahawa siapakah mereka dan apakah pula yang telah kita lakukan terhadap mereka. Masya Allah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan muliakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.